Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, sekali lagi kita diketemukan oleh Allah dalam siri yang kita membicarakan tentang MUI, bagaimana untuk kita menjadi penawar bagi hati kita, yakni bagaimana untuk kita nak menjaga mulut kita daripada kita terlibat dalam lembah kebinasaan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang nampak mulut lembik begini saja, tapi kadang-kadang dia boleh membawa kita ke syurga Allah. Kadang-kadang dia akan menyebabkan seorang terhumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dihormati sekalian, pada perbincangan sebelum daripada ini, kita telah sebut tentang bagaimana kesan seseorang yang dia banyak mengumpat, ataupun bagaimana bahayanya seorang ini mengumpat. Hari ini kalau boleh saya sebut seketika tentang bagaimana untuk kita nak menjadikan diri kita jangan mengumpat hal orang lain, dan apa kesan pada diri kita dengan kita mengumpat ini. Para penonton yang dihormati sekalian, tuan kitab kita sebut di antara cara untuk kita menegah diri kita daripada terlibat dengan umpatan, cuba kita fikir tentang bagaimana seksa yang akan datang di akhirat Allah nanti. Seksaan yang besar yang datang daripada kesan daripada kita mengumpat ini di akhirat nanti. Kalau kita baca dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada manusia yang menarik lidah dia, kemudian menggunting-gunting lidah dia. Kerana apa dia? Kerana dia mengumpat, bercakap hal orang lain. Dalam satu riwayat yang lain cerita tentang bagaimana manusia yang dia ditonyoh-tonyohnya dalam mulut dia, kemudian dimasukkan besi dan dirodok-rodoknya dalam mulut dia, hasil daripada dia mengumpat ini sendiri. Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, kalau kita duduk menolong seorang-seorang dalam hidup kita ni, dengan dosa kita mengumpat berapa banyak dah pada diri kita, berapa banyak dah kita lakukan benda-benda yang sedemikian rupa. Yang sebab itulah apabila kita menolong seorang-seorang, ketakutan kepada seksaan ini akan menyebabkan kita terhenti daripada kita nak mengumpat lagi pada yang akan datang nanti. Satu. Yang kedua, cuba kita merenungkan dalam hidup kita ni, berapa banyak amalan-amalan yang kita sudah ada untuk kita nak bayar kepada orang yang kita umpat. Kalaulah kita bayangkan amalan kita tak banyak, sampai di akhirat nanti kita membayar dengan amalan-amalan kita di akhirat nanti, kemudian habis amalan dia, amalan yang kita bagi padanya, kemudian lepas pada itu kita terpaksa memikul dosa-dosa orang yang kita mengumpat pula. Cuba bayangkan bagaimana seksanya kita di akhirat Allah nanti. Kalau mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada sahabat dia, kamu tahu tak siapa dia orang yang muflis? Lalu sahabat-sahabat sebut orang yang muflis, orang yang mala dinaran wala dirhaman, orang yang tidak mempunyai dinar dan juga tidak ada duit pada mereka. Lalu apabila Rasulullah SAW dengar saja demikian, Rasulullah kata orang yang muflis ialah orang yang di padang mahsyar nanti dia mempunyai banyak pahala, kemudian dia berjumpa dengan orang, kemudian orang tahan dia, lalu mendakwa terhadap dosa-dosa yang dibuat dengan orang, kemudian dia bagi pahala-pahalanya pada orang. Apabila habis sahaja pahala-pahalanya, lalu diambilnya dosa-dosa orang dan dipikul di atas tubuh badan dia pula. Inilah gambaran orang yang mengumpat. Maka dalam keadaan kita banyak mengumpat ini, dosa kita menjadi besar pada diri kita, dipanggil demikian. Dua. Yang tiga, bagaimana nak jauhkan diri kita daripada kita yang suka mengumpat hal orang lain. Cuba bayangkan apabila kita mengumpat, orang lain mengumpat pula tentang pada diri kita. Sakit hati tak pada kita? Tentu kita sakit hati. Kalau orang mengumpat tentang diri kita, kita sakit hati. Kalau kita tak nak orang mengumpat tentang diri kita, jangan kita mengumpat pada hal orang lain. Kalau kita tak suka kita diumpat, maka kita jangan mengumpat. Kerana dengan cara demikian akan menyelamatkan pada kita pula. Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, setelah mana selesai kita cerita tentang mengumpat, dan kita sambung lagi dalam soal banyak bercakap ini, ialah apabila banyaknya di kalangan kita berbantah-bantahan. Apabila berlakunya berbantah-bantahan ataupun bertengkar, kadang-kadang pertengkaran ini berlaku di antara suami dan isteri. Kadang-kadang pertengkaran di antara kawan sepejabat.
Kadang-kadang pertengkaran berlaku di kalangan kawan-kawan sekerja dan sebagainya. Pertengkaran Rasulullah ajar, tinggalkan bertengkar. Jangan kita banyak bertengkar, kerana dengan bertengkar ini akan menyebabkan seorang ini cuba menunjukkan kesombongan dan kebesaran diri dia. Orang yang bertengkar ni, dia suka nak meninggikan diri dia dengan menzahirkan dirinya lebih pada orang lain. Dan kadang-kadang tabiat yang jahat ini cuba untuk merendahkan orang lain. Dia mempelekehkan orang. Pertengkaran artinya kamu sudah mempelekehkan orang. Manakala kamu nak tunjuk kamu hebat. Manakala kamu nak tunjuk kamu baik, kamu lebih terbaik daripada mereka. Maka bantah-bantah ini sangat keji. Bahkan wajib ke atas kita ni untuk kita meninggalkan berbantah-bantahan ini. Bahkan Rasulullah SAW ajar pada kita supaya bercakap lemah lembut di kalangan kita. Jangan ada di kalangan kita yang meninggikan suara. Sekala mana seorang suami tinggi suara, isteri rendahkan suara. Kerana ketinggian suara isteri akan menyebabkan kehancuran amalan-amalannya. Manakala seorang suami, apabila isteri dia dalam keadaan yang garang, marah dan sebagainya, dia mesti bertenang pada diri dia. Lapangkan dada dia untuk menerima kesiapan dan kita boleh membaiki diri kita. Semuanya akan menyelamatkan kita. Para penonton dan para pendengar yang dirahmati sekalian, kita tahu bahawa bertengkar ini jalan syaitan untuk masuk dalam tubuh badan seseorang. Syaitan dia nak masuk dalam tubuh badan seseorang, dia akan masuk melalui jalan bertengkar. Apabila seorang bertengkar, suami dan isteri bertengkar, kemudian berlakunya perbalahan. Apabila berlaku perbalahan, syaitan akan cucuk jarum sebelah isteri, akan cucuk jarum sebelah suami. Apabila berlaku cucuk menyucuk ini, lama-lama akan berlakunya perceraian. Apabila berlaku perceraian, para penonton dan para pendengar yang dirahmati sekalian, kita tahu siapa yang untung di waktu itu. Yang untung ialah syaitan. Kita tidak untung. Bertengkar sesama orang Islam, siapa yang untung? Yang untung ialah syaitan. Orang Islam tidak akan untung. Yang untung orang yang mengambil kesempatan di atas kelemahan orang Islam. Sebab itu Rasulullah SAW sebut, "Man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun bunyalahu baitun fi a'lal jannah." Siapa yang meninggalkan bertengkar sesama kamu sedangkan dia dalam keadaan kebenaran, maka layaklah untuk dia Allah binakan syurga tingkat yang paling tinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakahu wa huwa mubtilun. Kemudian Rasulullah menyebut, sesiapa yang meninggalkan bertengkar sesama kamu dalam keadaan kamu tahu yang kamu ni salah, bunyalahu baitun fi rabatil jannah, maka Allah akan bina rumah ataupun istana yang dikelilingi syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala buat, kita serah pada Allah. Tapi nak ajar bahawa kalau kita benar sekalipun kita tinggal, maka Allah tinggikan darjah kita, berada di tempat dalam syurga yang indah. Kemudian kalau kita salah sekalipun kita tinggal pertengkaran, kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Takkan yang ni pun kita nak lepaskan begitu saja, sedangkan kita mempunyai peluang dalam perkara demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, la yastakmilul abdu haqiqatul iman hatta yada'al mira wa huwa muhiqqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak akan sempurna hakikat kehambaan seorang hamba ini dalam keimanan dia pada Allah sehingga kan dia meninggalkan berbantah-bantahan, wa huwa muhiqqun, sedangkan dia dalam keadaan penuh kebenaran. Walaupun dia benar sekalipun, nak suruh sempurna iman kita, maka tinggalkan perbalahan, pertengkaran. Macam mana pun betul kita, maka kita tinggal tanda kesempurnaan iman seseorang ini sendiri. Kenapa? Kerana kita tak nak bagi ruang untuk syaitan masuk. Yang pertama. Yang kedua, kita tak nak kita kalah, kita tak nak kita salah dengan kata-kata yang kita sebut. Apabila kita salah dalam kata-kata yang kita sebut, yang menyebabkan kita senang terhumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dalam kata-kata yang kita diajar supaya jaga jangan banyak melawak dan juga seluruh. Jangan banyak berdiri kita untuk melawak di kalangan kita. Seluruh pun demikian juga. Bahkan kalau berlebih-lebihan dalam seluruh dan kita banyak tertawa pada diri kita, akan mematikan hati seseorang. Waktu Islam ajar, jaga-jaga. Nak melawak, biar kadar-kadar. Rasulullah melawak? Ya, Rasulullah pernah melawak. Tetapi Rasulullah tak pernah melawak dalam perkara-perkara yang tak senonoh. Rasulullah melawak dalam perkara-perkara yang betul saja. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jaga. Rasulullah sebut, la tumari akhaka wa la tumazihu. Rasulullah SAW sebut, jangan kamu membantah-bantah saudara kamu dan jangan kamu banyak berselawat, melawak yang berseluruh dengan dia sehingga kamu melampaui batas. Orang Melayu kita panggil lawak bodoh, dia panggil demikian. Kita buat lawak bodoh ni kan kerja yang sia-sia dalam hidup kita.
buat benda yang ada manfaat pada diri kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin yudhik biha julasa'uhu fayahwi biha ab'adu min suraya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mana-mana seorang lelaki, mana-mana orang yang dia bercakap dengan perkataan-perkataan yang menyebabkan orang tertawa dengan percakapan yang dia sebut ini, ataupun dia menyebabkan orang yang duduk di sekitar dia ni tertawa dengan apa yang dia lakukan itu, maka jatuh dia bagaikan jatuhnya bintang Suraya. Suraya jatuhnya ab'ada min Suraya. Dia ni akan menyebabkan dia ni jauh daripada rahmat Allah, dan dia ni akan umpama maruah diri dia jatuh yang hilang kekuatan pada diri dia ni sendiri. Sebab itulah kita diajar supaya jaga-jaga. Nak melawak boleh, tapi jangan melawak kataan-kataan yang main-main ataupun bodoh-bodoh pada diri kita, jangan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inni la amzah wa la aqulu illa haqqan." Kata Rasulullah, aku ni jenis melawak, kata Rasulullah, tapi melawak aku tak ada kecuali yang betul-betul saja yang aku melawak. Aku jaga lawak yang aku nak buat, aku jaga. Tapi bukan jenis lawak yang menyebabkan kehancuran, tak. Tapi lawak yang aku buat ini, kata Rasulullah, untuk membawa kebenaran. Kita buat contoh bagaimana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan orang tua. Rasulullah buat lawak dengan orang tua. Apabila Rasulullah berjumpa dengan orang tua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan orang tua. Bergurau macam mana cara Rasulullah bergurau? Orang tua ni sebut, "Ya Rasulullah, doakan saya biar masuk syurga ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun sebut, orang tua makcik tak masuk syurga. Rasulullah sebut, "La yadkhulul jannah ajuz." Rasulullah sebut demikian. Orang tua tak masuk syurga makcik, katanya Rasulullah. Apabila dengar saja demikian, makcik yang tua ni, dia dengar saja, dia menangis tersesak. Dia menangis tersesak. Rasulullah SAW tahu, Rasulullah sebut pada makcik-makcik, kata Rasulullah, memanglah orang nak masuk syurga ni, dia bukan orang tua. Makcik pun apabila dah nak masuk syurga nanti, makcik pun jadi muda juga. Cantik makcik lagi. Rasulullah sebut demikian, ketawa terbahak-bahak makcik ni kerana dilawaknya. Bagaimana seorang anak yang dia buat lawak pada mak dia. Mak dia yang tua-tua. Kadang-kadang dia telefon mak dia. Dia bercakap dengan mak dia. Mak dia kata, ni pakwa mak yang telefon, misal contoh. Mak ni dah meninggal dunia dah. Tiba-tiba ada orang yang disebut, ada orang nak masuk minang dia. Lalu mak dia ketawa. Ketawa dalam keadaan kebenaran, tidak jadi masalah. Islam benarkan benda-benda yang demikian. Lawak yang membawa kebaikan pada diri dia. Kemudian pernah dalam Rasulullah SAW bergurau senda. Dalam gurau senda dan juga lawak ini, Rasulullah SAW pernah bergurau senda. Di antaranya Rasulullah bergurau senda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah berlawak dengan Aisyah, berlumba lari dengan Aisyah. Tak ada dah zaman kita ni orang imam-imam yang berlumba lari dengan isteri dia. Kalau ada, mesti satu kampung glamournya. Nak sebutnya gambaran, tak ada. Bagaimana Rasulullah SAW melawak. Pernah satu ketika Rasulullah SAW jumpa dengan seorang kanak-kanak. Cerita-cerita yang berlaku zaman Rasulullah. Rasulullah lawak. Rasulullah SAW memandang seorang kanak-kanak yang memang peminat burung. Peminat burung. Kanak-kanak ni berjalan dengan burung. Rasulullah SAW tengok satu hari, kanak-kanak ni tak ada burung dengan dia. Rasulullah sebut, "Ya Aba Umair, wahai bapa burung," kata Rasulullah. "Ma fa'alan Nu'air, wahai bapa Umair, apa yang dibuat oleh anak burung kamu kat rumah?" Kanak-kanak ni seronok. Rasulullah bergurau dengan dia sampai peringkat aku tahu dekat-dekat. Kanak-kanak ini, kerana Rasulullah bergurau dengan kanak-kanak dengan keadaan yang betul. Tengok cara Rasulullah SAW. Pernah satu ketika ada seorang lelaki yang sakit mata dia. Apabila sakit mata dia, lalu Rasulullah SAW tanya pada lelaki ini, "Atakulu tamarat wa anta ramid?" Rasulullah kata, "Kamu ni makan tamar lagi. Mata kamu sakit. Macam mana kamu makan tamar?" Lalu maka Syuaib radhiyallahu anhu disebut, "Ya Rasulullah, aku makan dengan mulut, tak makan dengan mata," kata dia. Mata memang sakit tapi mulut tak sakit ya Rasulullah. Rasulullah pun tersenyum melihat bagaimana gurau senda sahabat-sahabat Rasulullah dengan penuh keceriaan. Demikianlah kita para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian. Kita dalam membicarakan tentang soal bagaimana kita jaga jangan berbantah-bantahan, jangan sampai kita buat lawak-lawak bodoh, gurau senda yang bodoh, dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak suruh jaga mulut kita
Jangan sampai peringkat kita terjerumus dalam lembah kehinaan daripada tersilap daripada kata-kata yang keluar daripada diri kita sehingga menyebabkan kita ni senang untuk dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala pula. Mudah-mudahan saya dan para penonton yang dihormati sekalian akan terjaga lidah kita, terjaga kata-kata kita dan kita dimasukkan di kalangan hamba Allah yang soleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.